Salah awak peringkat SPM ke, peringkat PMR ke, 3 perkara yang wajib kena ada dalam karangan. Yang pertama pendahuluan, yang kedua isi, yang ketiga penutup. So sekarang ni pun dah lambat sangat. Teacher cuma terangkan untuk pendahuluan dulu. Okey, so kita pergi terus kepada soalan. Okey, biasa SPM soalan agak tough jugalah kan. Okey, teacher letak contoh soalan dia. Kita tengok soalan. Alamak, I time hilang. Kau tak ada dakwat tadi ada aja. Okey. Kau pun sama. Okey, tak apa. So untuk soalan, sekejap kita tengok. Mana marker? Okey. So soalan nampak tak? Nampak tak? Tak nampak. Nampak dekat sikit. Tak nampak Okey. So soalan dia, okey, untuk karangan, apa yang paling penting adalah pelajar tu memahami soalan dan kehendak soalan tu. Okey, contohnya dia bagi soalan macam ini. Terangkan faktor-faktor berlakunya kemalangan jalan raya. Okey, terangkan faktor berlaku kemalangan jalan raya. Okey. Soalan ni nampak simple. Okey, soalan tu minta terangkan faktor berlaku kemalangan jalan raya. Okey, so sebagai seorang student kita kena tahu apa yang soalan tu nak. Apa yang soalan tu minta daripada kita. Janganlah dalam soalan ni dia minta faktor. Okey, dalam soalan ni dia minta faktor, betul? Okey, jangan pula dalam karangan kita tulis cara-cara. Jangan pula dalam karangan kita tulis kita merepek benda lain. Okey, tak boleh. So, kalau nak dapat A dalam bahasa Melayu, kita kena faham apa yang soalan tu minta. Okey, so sekarang ni dia kata faktor. Okey, so dalam tadi teacher cakap, kalau dalam karangan yang paling penting sekali mesti ada pendahuluan. Yang kedua mesti kena ada isi. Yang ketiga mesti kena ada penutup. Tak apa, tak ada orang tengok, tak apa, nanti esok boleh tengok ulang-ulang, tak apa, teacher tak kisah. Yang penting teacher dah buat dah. Teacher dah tunaikan yang teacher cakap tadi. Okey, so pendahuluan. Macam mana kita nak buat pendahuluan ni? Pendahuluan ni adalah kalau kata kita kan, manusia ada kepala, ada badan, ada kaki kan. Kepala, badan, kaki. Apa jadi pada manusia kalau dia tak ada kepala? So tak lengkap, betul? Apa jadi pada manusia kalau dia tak ada kaki pun tak lengkap. Sama juga dengan karangan. So pendahuluan ni adalah kepala karangan tu mesti kena buat. Okay, so malam ni teacher just cut masa kita belajar cara macam mana nak buat pendahuluan. Okay, tadi soalan dia terangkan faktor-faktor berlaku kemalangan jalan raya kan. Okey, dalam pendahuluan mesti kena ada ayat arahan. Dalam pendahuluan mesti kena ada, teacher panggil biasa umum. Umum ni maksudnya ulasan daripada kehendak soalan. Okey, maksudnya dekat sini dalam karangan kan ada pendahuluan kan. So dalam pendahuluan pula mesti kena ada ayat arahan dan umum. Dua je dalam pendahuluan. Kalau awak boleh buat, ada lagi satu, ayat. Okey, ayat. Dua. Itu isi. Okey, dalam pendahuluan ada dua. Kena ada ayat arahan dan juga umum. Okey, so kita balik pada soalan tadi. Soalan tadi dia cakap terangkan faktor berlakunya kemalangan jalan raya. Okey, so dalam pendahuluan kita kena terangkan kita boleh terangkan apa itu kemalangan. Maksudnya dekat sini yang teacher cakap umum ni. Ulasan ni kita kena buat 3 ayat. At least 3 ayat dah cantik dah.
3 ayat bermaksud kena ada 3 titik nota. Kalau teacher yang buat soalan, kalau teacher yang mengajar, biasanya kalau teacher suruh student teacher buat karangan, teacher akan check dia punya tanda nokta dia. Betul tak 3 ayat untuk pendahuluan ni? So mesti kena ada 3 ayat untuk pendahuluan, iaitu di bawah umum ni. Umum ni mesti kena ada 3 ayat dengan ayat arahan. Faham tak? Okey, contohnya macam ni. Okey, umum untuk pendahuluan. Dia kata faktor berlaku kemalangan jalan raya. Okey. Contoh. Okey. Kemalangan merupakan kecuaian daripada pengguna jalan raya. Kemalangan jalan raya merupakan salah satu kecuaian daripada pengguna jalan raya. Ayat pertama. Okey. Baru-baru ini berlakunya kemalangan yang membabitkan pelajar daripada universiti. Macam itulah. Okey, itu ayat yang ketiga. Yang ketiga, pendahuluannya kita boleh cerita tentang apa itu maksud kemalangan jalan raya. Maknanya dalam pada pendahuluan ni kita cuma cerita benda yang umum, jangan masuk isi. Isi dia tadi adalah faktor-faktor. Faham tak? Okey, maksud teacher dalam pendahuluan ada 2. Teacher minta umumnya itu ulasan tentang soalan tadi dan juga ayat arahan. Okey. So, untuk pendahuluan kita kena ada at least 4 ayat. Yang ketiga 4 ayat lah. So kat sini umum, ulasan dan kehendak soalan tadi. Macam cakap kita boleh ceritakan umum. Tengok balik soalan dia, kemalangan jalan raya. Kita boleh terangkan maksud kemalangan jalan raya. Kemalangan jalan raya merupakan salah satu kecuaian yang berlaku akibat kecuaian pengguna jalan raya. Okey. Hal ini amat membimbangkan kerana kemalangan jalan raya kian meningkat di negara kita. Ayat kedua. Ayat ketiga. Okey. Ayat ketiga. Sebagai rakyat Malaysia, saya berasa sangat sebagai rakyat Malaysia saya berasa sangat khawatir dengan keadaan semasa indeks kemalangan jalan raya. Okey, itu 3. Umum, kita tak ada sentuh pun pasal faktor. Kita tak ada cakap pasal faktor. Okey, oleh itu. Okey, tadi 3 kan? Dan oleh itu. Oleh itu tu adalah ayat wajib yang kena ada dekat dalam pendahuluan. Okey, ayat wajib yang kena ada dalam pendahuluan. Oleh itu, terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan berlakunya peningkatan kes kemalangan jalan raya. Okey, itu contoh pendahuluan. Faham tak? So, pendahuluan ni kena ada 3 umum dan 1 ayat arahan. Apa itu ayat arahan? Ayat arahan tu adalah oleh itu ni tadi. Okey? So, nanti teacher akan ulang balik. Tengok esok ke macam mana. Kalau tak faham, teacher akan ulang balik. So, itu sahaja untuk pendahuluan. Senang je. Kita ulang balik. Tak apalah, ulang banyak kali pun tak apa. Pendahuluan mesti kena ada umum dan ayat arahan. Ayat arahan ni dia kena guna perkataan oleh itu ambil dari soalan. Umum ni apa, bagaimana, berapa, siapa. Okey. Senang kot macam ni. Pendahuluan, umum, awak cerita apa, bagaimana, berapa, siapa.
tentang topik yang ingin dibincangkan. Dan ayat arahan ni mesti bermula dengan oleh itu. Kemudian ambil saja direct daripada soalan. Okey. Senang kan? So esok teacher akan sambung untuk isi. Ni dah pukul berapa dah? Rasanya tak sempat. So esok teacher akan sambung untuk isi. Dan kita buat semula lah. Kita buat semula sebab ni pun dah lambat kan. Okey, so terima kasih sebab tengok. So nanti kalau tak faham ke boleh PM. Boleh WhatsApp, teacher ada letak nombor kat bawah tu. Okey, itu saja untuk hari ni. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Mesti semua dah tidur kan? Tak apa.